Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi Minda, positifkan diri anda. Saya Dr. Azu Syahadan, hos anda untuk Keluarga Talk pada petang ini. Apa khabar ibu bapa di luar sana? Pastinya dalam keadaan sihat. Sebab apa? Sebab kita kena sihatkan diri kita in order for us untuk menjaga anak-anak kita, mendidik anak-anak kita di luar sana. Terutama sekali kepada ibu bapa yang mempunyai anak istimewa. Pastilah ianya menjadi sesuatu yang mencabar bagi ibu bapa. Jadi untuk hari ini kita ada topik yang sangat istimewa berkenaan dengan anak istimewa kita. Tapi sebelum saya memperkenalkan siapa panel kita pada petang ini, jangan lupa untuk share dan juga like social media Majalah Keluarga dan juga on notification dekat apa? Dekat YouTube supaya kita akan terima banyak info dan maklumat untuk kita sama-sama kongsikan. Alright, tanpa saya membuang masa, ingin saya memperkenalkan kepada semua ibu bapa di luar sana panel hebat kita pada petang ini tidak lain dan tidak bukan Puan Mona Din, seorang aktivis NGO yang sebenarnya hangat namanya diperkatakan di media sosial tidak lama dahulu. Assalamualaikum, apa khabar Puan Mona? Waalaikumsalam. Terima kasih. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, untuk pengetahuan para penonton ibu bapa di luar sana, sebenarnya Puan Mona bukan sahaja seorang aktivis yang giat memperjuangkan nasib anak istimewa, tetapi beliau juga merupakan seorang ibu yang mempunyai anak istimewa sindrom Down. Tapi malangnya anak tersebut telah kembali ke sisi Allah pada 20 tahun yang lepas ketika berusia 12 tahun. Tapi selalunya apa yang Allah beri, Allah akan bagikan dengan lebih baik, dengan sesuatu yang lebih, orang kata kita akan sayangi lebih. Kerana apa? Kerana sekarang Puan Mona sendiri mempunyai anak istimewa sindrom Down yang telah beliau jaga dan didik semenjak 4 tahun yang lepas. Okey, begitu betul ya Puan Mona ya? Alhamdulillah, anak angkat tersebut telah diambil daripada JKM, saya difahamkan. Rumah Kebajikan Masyarakat. Jadi saya yakin ramai antara kita penonton di luar sana, yang ibu bapa di luar sana yang sebenarnya mungkin sekarang ni mempunyai anak istimewa kan, sedang mendidik dan menjaga anak istimewa. Jadi topik hari ini anak istimewa anugerah terindah dan bukannya beban adalah topik yang akan kita kupaskan. Jadi Puan Mona, tanpa saya membuang masa kan, saya rasa ramai dah dekat luar sana kan yang macam excited nak tahu ni, siapa tak kenal Puan Mona dan kes Bella kan. Jadi kita nak tahu sebenarnya untuk kita mendidik anak istimewa ataupun especially anak-anak sindrom Down ni sebagai seorang ibu bapa perlu ada nilai-nilai murni, perlu ada orang kata sikap, nilai murni yang kita sendiri kena ada kan. Jadi dekat situ mungkin Puan Mona boleh ulaskan sedikit apakah nilai murni yang perlu ada pada setiap individu yang bergelar ibu bapa. Saya rasa basic lah untuk seorang ibu terutamanya kan, kita mestilah ada perasaan kasih dan sayang kan? Apatah lagi kepada anak kandung kita sendiri. Tapi bila kita berbicara pasal anak istimewa doktor kan, pada pendapat peribadi saya, sesuatu yang sangat penting yang menjadi tunjang sebelum datangnya kasih sayang itu adalah satu perasaan ikhlas. Mesti ada keikhlasan. Ikhlas yang seikhlas-ikhlasnya untuk menerima hakikat bahawa kita dikurniakan anak istimewa. Okey? Sebab walaupun kita mungkin ibu kandung dan memperolehi zuriat sendiri, tapi andai kata kalau Allah mencuba atau memberikan kita anak istimewa, andai kata kita tidak ikhlas dalam menerimanya, sukar untuk kita memberikan kasih sayang. Kan, walaupun kasih sayang itu sewajibnya ada pada seorang ibu. Betul. Jadi keikhlasan tu mesti ada, mesti disemai dan mesti datang terlebih dahulu. So apatah lagi kalau macam dalam kes saya kan, selain daripada saya ada anak istimewa, anak kandung, tapi yang telah pun pergi menghadap Allah kan. Selepas tu saya juga mengambil anak angkat pula, juga anak sindrom Down kan. Jadi
saya boleh melihat perbezaan itu. Perbezaan menerima seorang anak istimewa daripada rahim kita sendiri dan menerima kemudiannya daripada anak insan lain yang kita ambil dan kita jaga. So, saya merasakan saya masih mampu memberikan kasih sayang yang sama disebabkan keikhlasan yang ada dalam hati saya untuk menerima mereka sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang anak istimewa. Walaupun anak tersebut bukanlah sebenarnya anak kandung sendiri. Walaupun bukan darah daging sendiri. Betul. Maksudnya di sini para penonton sekalian, sekiranya anak tersebut bukanlah anak kita, namun jika kita ada rasa ikhlas dan kasih sayang itu, siapa jua mereka, kita pasti mampu untuk menjaga mereka sebaiknya. Saya nak ambil sikitlah idea tu Puan Mona, sebab saya nak sharekan dengan penonton kat luar sana supaya mereka mudah ingat, supaya ibu bapa yang sedang menonton mudah ingat nilai murni yang perlu kita ada sebagai seorang ibu bapa, especially ibu bapa yang menjaga anak kurang upaya. IKS keywordnya, bukan industri kecil sederhana, tetapi ikhlas kasih sayang. Okey, Puan Mona. Macam sebelum ni kan, Puan Mona pernah ada anak sendiri sebelum beliau diambil oleh Ilahi. Dan sekarang sedang menjaga, orang kata, anak yang istimewa juga. Jadi anak istimewa ni pasti mereka mempunyai PL ataupun perangai yang kita kata macam berbeza dengan anak yang biasa kan. Kadang-kadang perangainya mungkin mudah terguris, kadang-kadang kita tak faham apa yang mereka mahukan. Dan ada antara anak istimewa ni yang tidak bercakap, tidak berkata. Mereka hanya menzahirkan melalui perbuatan. Jadi macam mana kita sebagai ibu bapa, especially ibu bapa yang sedang menonton tu, mungkin ada yang sedang menonton yang tak tahu macam mana nak deal ni dengan anak kita punya perangai ni. Sebenarnya bila kita sebut diorang ni doktor sebagai anak istimewa, jadi kita kena faham perkataan istimewa itu. Apa istimewanya mereka? Kerana mereka berbeza dari kita. Mereka berbeza daripada banyak perkara kan. So tak kiralah sama ada anak istimewa Down syndrome, anak anak istimewa autisma ataupun dan pelbagai lagi. So dalam hal saya khususnya saya banyak berkecimpung di dalam kanak-kanak istimewa Down syndrome. Sebab selain daripada mempunyai anak kandung dan kemudiannya anak angkat, saya juga adalah berkecimpung dalam Persatuan Sindrom Down Malaysia dan juga di Selangor kan. Saya sedia maklum ataupun semua orang sedia maklum, anak-anak istimewa ini keistimewaan mereka adalah kerana mereka tidak sesempurna kita. Kan banyak mereka mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Salah satu yang paling pentingnya adalah daripada segi pertuturan. Okey. Mereka lewat daripada perkembangan minda, biasanya. mereka lewat daripada perkembangan fizikal kan, mereka lewat daripada segala-galanya, kebanyakannya. Jadi kelewatan mereka itu harus kita faham dan kita kena mencari dan melihat setiap anak itu. Contohnya walaupun dia anak Down syndrome, setiap anak Down syndrome itu mempunyai kemampuan, kelebihan dan kekurangan yang berbeza. Ada anak-anak Down syndrome contohnya yang sangat pasif, tidak berapa bercakap kan. Tapi ada anak Down syndrome yang sangat aktif dan sesengah mereka mungkin hanya mild ataupun sedikit kan, dan mereka masih mampu bertutur. Walaupun begitu, secara keseluruhannya saya melihat anak-anak istimewa ini, terutamanya Down syndrome, mereka tidak dapat memberikan pertuturan yang jelas. Okay? Jadi jarang kita nampak macam dia buat perangai bila kan? Dia tak jelas Jadi sebagai ibu, sebagai penjaga, sebagai mereka-mereka yang rapat kan, memiliki anak-anak istimewa ini, wajib ke atas kita, bukan ke atas mereka, wajib ke atas kita untuk belajar mengenali mereka, memahami mereka. Saya selalu bagi tahu orang kan, apa yang mesti faham ialah kita mesti faham mereka, bukan mereka mesti faham kita. Sebab mereka itu adalah insan-insan istimewa yang ada kekurangan. Jadi dalam membesarkan mereka dan menjaga mereka, kena selalu ingat kita yang kena faham mereka. Kita yang kena berusaha kan. Jadi kalau sesekali kita bagi instruction, kita tegur, kita marah dan mereka tidak mampu
untuk mengikut, untuk memahami, kita kena faham. Kan? Kita kena faham. Yang kena faham itu adalah kita. Jadi kita kena usahakan apa saja. Contohnya kalau mereka mempunyai masalah pertuturan yang tidak dapat menyebut dengan jelas, kita harus belajar menggunakan sign language. Sign language kita tidak semestinya mengikut sign language buku. Betul. Okay? Tetapi sign language kita adalah dua bahasa, dua gaya yang difahami antara dua pihak. Kita dan anak kita dan anak ya, tersebut. Ya. Dan kita juga sebagai ibu wajib untuk memahami emosi mereka. Kita kena tahu masa bila dia melahirkan cara itu dengan untuk bergembira. Betul. Cara untuk dia melahirkan kesedihan, cara dia untuk memberitahu kita dia sebenarnya marah, kan? So, sangat penting untuk kita memahami mereka. Kita kena belajar. Jadi, keyword yang Puan Mona kongsikan dengan kita dekat sini sebagai ibu bapa, especially ibu bapa yang mempunyai anak istimewa ataupun anak yang orang kata kelakuannya mengganggu ibu bapa, keywordnya adalah memahami. Jadilah ibu bapa yang lebih memahami, tidak hanya dari aspek emosi. Bercakap mengenai itu menarik Puan Mona kerana memang dalam buku saya ada kupaskan mengenai bagaimana kita sebagai ibu bapa harus memahami anak-anak kita tidak hanya dari aspek emosi tetapi juga mental, fizikal dan juga perkembangannya secara menyeluruh. Ini kan pula kalau anak kita tu adalah anak istimewa. Ya begitu. Sebenarnya kan Puan Mona, kalau kita bercakap mengenai anak istimewa ni, sebagai ibu bapa lah kan, kadang-kadang kita tahu yang kita harus dapatkan support system di sekeliling kita sebab macam nak menguruskan perangai anak kurang upaya ataupun anak-anak istimewa ni, dia berbeza, betul tak? Dia akan, orang kata level anak normal tu penatnya ibu bapa dekat sini. Level anak istimewa penatnya ibu bapa dekat sini. Jadi dekat sini sebagai ibu bapa kita perlu dapatkan sokongan. Jadi dari segi support system pula macam mana daripada aspek kumpulan sokongan orang di sekeliling kita yang dapat membantu kita? Saya rasa kalau kita bercakap dari segi peranan kita sebagai seorang ibu, okey, support yang paling penting nombor satu yang kita mesti dapat adalah daripada pasangan kita, suami kita lah, suami kita. So kedua-dua pihak ini, ibu dan bapa harus ikhlas, harus memahami yang mereka mempunyai anak istimewa, ya, dan mereka harus juga faham cabaran-cabaran yang perlu mereka lalui bersama. Dan selain daripada itu, jika kita ada mula berkeluarga, orang yang seterusnya yang mesti memahami keadaan anak istimewa kita adalah anak-anak kita, okay? Adik-beradik dia, sibling dia. Mereka ni harus betul-betul faham yang mereka ada saudara kandung yang tidak seperti mereka, yang abnormal, kan? Dan mereka juga mesti difahamkan kekurangan dan kelebihan anak ini. Dan seterusnya support system yang ketiga dalam keluarga. So seandainya kita masih mempunyai ibu bapa, kan, so datuk dan nenek dan juga pakcik makcik juga mesti menjadi orang-orang yang penting untuk memberikan support. Support ni bukan hanya datang daripada fizikal, maknanya tolong jaga, tapi support yang lebih penting adalah memahami juga keadaan emosi, bukan hanya anak tersebut tetapi juga ibu bapa dan sibling individu dia, sekeliling dia. lah. Dan akhirnya kita perlukan support daripada jiran-jiran kita, daripada kawan-kawan kita, dan akhirnya daripada masyarakat, kan? Sebab tu kadang-kadang jiran, terutamanya komuniti harus prihatin. Mereka mungkin bernasib baik ataupun mungkin bagi saya bernasib tidak baik kerana mereka tak ada anak istimewa. Tapi mereka perlu faham, andai kata jiran dia ada anak istimewa yang mungkin very loud, kan? Sebab saya dengar ada kisah yang anak istimewa diboikot oleh jiran sampai mereka diminta pindah, kan? So sangat menyedihkan. Kadang-kadang bila kita mau bersikap kejam, okay? Saya menggunakan word kejam kepada keluarga lain ataupun insan istimewa yang lain, kita mesti berfikir andai kata anak itu adalah anak kita, bagaimana apa kita rasa kan? untuk berada di dalam situasi mereka. Dan yang akhir sekali support system yang saya suka untuk menyeru kepada semua parents kepada anak-anak istimewa ialah untuk sama-sama join club ataupun persatuan yang khusus
di dalam keistimewaan anak itu. Contohnya kalau anak you Down syndrome, joinlah Persatuan Down Syndrome Malaysia, Persatuan Kiwanis, ada ORKID dan lain-lain. Sama juga kalau anak-anak adalah anak istimewa, juga sertailah komuniti ataupun persatuan-persatuan ataupun kelab-kelab anak istimewa tersebut. Sebab daripada situ doktor, kita dapat berkongsi info, kita dapat menyalurkan maklumat perasaan kita kepada orang-orang yang memahami kerana mereka juga mengalaminya. And we will share a lot of knowledge, kita akan bertukar pandangan, bertukar pengalaman, bertukar bantu membantu dan sebagainya. So jika kita adalah ibu bapa yang mempunyai anak istimewa, saya harap kita jangan duduk rumah, jangan merasakan anda ini tidak bernasib baik, jangan rasa malu kan. Kita mesti ke depan, kita mesti bangga kita dianugerahkan anak istimewa kan, kerana dapat anak istimewa. Kita ini orang yang istimewa. Kerana itu Allah pilih kita untuk memberikan kita hadiah daripada dunia lagi, iaitu anak syurga. So Allah telah menjanjikan anak-anak semua ini mereka sudah pasti masuk syurga. Dan kita mesti rasa bangga kita kita sedang memegang satu berlian syurga. Kan? Jadi ke depanlah dan berjumpalah dengan mereka-mereka yang mungkin mempunyai anak yang sama ataupun mereka-mereka yang sangat menyokong dan suka membantu aktivis yang sangat membantu dalam kes-kes anak istimewa. Bercakap mengenai anak syurga ni, ya betul, mereka anak syurga sekiranya kita mampu mendidik dan memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada mereka. Namun bukan syurga jalannya sekiranya didikan tersebut orang kata the other way around, kita dera dia, kita torture dia kan. Jadi itu jalan kita bukan lagi ke syurga kan. Itu the other way around orang kata tu. Jadi mengupas balik tadi apa yang Puan Mona beritahu mengenai support system, di mana kita mula daripada bulatan kecil lah ya. Saya boleh ibaratkan ia sebagai satu bulatan, di mana bulatan paling kecil, support system paling kuat kita adalah pasangan kita. Lepas tu bulatan kedua adalah adik-beradik mereka, ketiga keluarga, keempat barulah jiran-jiran dan terakhir sekali masyarakat. Jadi ada layer-layernya yang kita harus pergi. Kadang-kadang sebagai ibu bapa yang mempunyai anak istimewa ni, sebab ada juga yang mengadu pada saya mengenai anak istimewanya. Dan bila saya tanya, puan dah bagi tahu suami ke? Jadi dia kata, oh saya tak bincang dengan suami. Maka dekat situ dia skip support system yang paling dekat dengan dia kan. Jadi kalau boleh kita jangan skip, jangan terus pergi ke masyarakat. Kita cuba dulu dapatkan support system yang terdekat dengan kita. Itu dari segi emosinya. Kalau dari segi keuangan bagaimana? Kepada mana-mana ibu bapa, anda mereka mempunyai anak istimewa tapi mereka tidak mempunyai keupayaan keuangan yang baik. Sebenarnya banyak bantuan-bantuan yang disediakan untuk anak-anak istimewa ni doktor. Yang pertama yang wajib kita lakukan ialah untuk mendapatkan pengesahan yang anak kita adalah anak OKU kan, daripada pihak bertauliah. Jadi anda kata anda mempunyai mana-mana anak istimewa, bawa anak ke hospital kerajaan dan maklumkan bahawa mungkin anda mengesyaki yang anak anda adalah anak istimewa dan dapatkan pengesahan. Jadi akan ada pemeriksaan fizikal, mental dan sebagainya daripada doktor pakar. Dan surat pengesahan itu akan dibawa kepada JKM, boleh bawa kepada JKM dan kita buat laporan kan, dan pengesahan mengisi form-form yang sepatutnya lah. Dan kemudian JKM akan keluarkan kad OKU. Kad OKU, di mana dengan kad OKU ni ada banyak bantuan diberikan, termasuklah juga bantuan kewangan bulanan kepada anak istimewa, disalurkan terus kepada bank nama anak-anak penjaga istimewa ke tersebut. Atau anak? Disalurkan anak ke dan akaun? penjaga. Penjaga dan anak. Dan selain daripada itu ada banyak lagi bantuan-bantuan yang lain kan, yang contohnya kalau anda parents pada anak istimewa OKU, anda boleh dapat road tax free untuk satu kereta. Banyak, tapi saya tidak boleh ingat secara spontan. Tapi yang paling penting, daftarkan anda dapatkan kad OKU dan anda berada di dalam senarai kerajaan. Dan banyak bantuan akan disalurkan dan insyaAllah rasanya ibu-ibu yang ada masalah kewangan tidak akan tersisih. Ramai akan tampil membantu dan pihak, macam saya kata, pihak kerajaan
menyediakan banyak bantuan dan tidak pernah mengenepikan OKU di Malaysia. Ini yang sebenarnya kita harus kongsikan. Dan ibu bapa di luar sana, maklumat ni sangat penting sebab ada ibu bapa yang mempunyai anak istimewa yang katanya kekurangan duit, tak tahu nak cari duit macam mana. Tapi berdasarkan apa perkongsian yang kita dapat daripada Puan Mona, sebenarnya banyak benefit ataupun faedah untuk anak-anak OKU. Jadi apa? Jadi kena kongsikan video kita kepada semua yang baru masuk bersama dengan kita. Hari ini kita bercakap mengenai anak istimewa, bukan beban tetapi anugerah terindah. Mohon share dan like lah kita punya video ni supaya lebih ramai ibu bapa di luar sana, especially yang mempunyai anak istimewa, tahu bagaimana nak dapatkan support system, tahu bagaimana nak dapatkan support dari segi keuangannya. Sebelum saya terlupa, Puan Mona sebenarnya merupakan timbalan pengerusi untuk Persatuan Sindrom Down Selangor. Besar tanggungjawab tu kan, berhadapan dengan anak-anak sindrom Down. On top of that, anak sendiri pun anak istimewa kan. Okey, berbalik kepada topik kita ya Puan Mona. Sebenarnya bila kita ada anak sindrom Down dan macam Puan Mona sendiri, selain daripada anak sindrom Down tersebut, Puan Mona mempunyai anak-anak biasa ya. Jadi bagaimana sebenarnya dari aspek adik-beradiknya kita nak orang kata mengharmonikan abang-abang, kakak-kakak dengan anak kita yang sindrom Down ni? Saya dulu anak sulung saya sindrom Down, perempuan kan. Masa tu saya ingat masa saya pertama kali melahirkan, doktor advice saya kalau boleh lewatkan kelahiran anak kedua so that saya boleh beri tumpuan kepada anak saya yang pertama. Tapi saya cakap dengan doktor, saya memegang pendapat yang berbeza. Saya rasa the best person untuk bersama-sama anak kita adalah saudara dia sendiri. Jadi saya bersalin setiap 2 tahun. So jadi anak semua saya mempunyai adik-adik dia kan, dan alhamdulillah kita harus menyemai kasih sayang, memaklumkan mereka daripada kecil yang kakak mereka istimewa disendek, dan akhirnya dalam keluarga saya lah kan, anak-anak sangat memahami, anak-anak sangat protektif dan apabila anak-anak saya telah kehilangan anak sulung tersebut, walaupun saya telah hilang di hampir 18-20 tahun yang sudah, apabila saya menyatakan keinginan untuk mengambil seorang lagi anak angkat yang juga sindrom Down, anak-anak saya sebenarnya terkejut, tapi mereka tidak pernah menghalang dan mereka memberikan support dan sokongan kepada saya. Dan apabila saya mengambil anak angkat saya sekarang di usia 10 tahun, dia sudah besar. So dia menghabiskan 10 tahun pertama hidupnya di rumah kebajikan, dan saya rasa kita sedia maklum apabila dia tidak mendapat pendidikan keluarga secara direct kan. So tinggal dalam komuniti anak-anak lain yang terbiar, jadi ada beberapa kelakuannya, sifat yang dibawanya, bahasanya yang sangat berbeza daripada anak asuhan kandung kita sendiri kan. Tapi jadi bagaimana cara mengharmonikan tu? Jadi alhamdulillah saya selalu bagi tahu anak-anak saya, bantu dia kan, fahami yang nombor satu, dia sendiri dilahirkan sebagai anak abnormal, tidak bernasib baik. Yang kedua, fahami yang dia lahir daripada anak yang tidak berkeluarga, yang membesar di rumah kebajikan kan. Jadi saya semaikan rasa simpati, rasa kasih sayang. Saya selalu cakap dengan anak-anak saya, kalau you all terniat di hati nak marah dia, because dia tak dengar arahan lah, dia nakal, being anak yang abnormal kan. Tapi you ingat macam ni, ingat betapa bernasib baiknya you all, Allah bagi you all cukup sempurna. Duduk di rumah dapat ibu bapa yang penuh kasih sayang, penuh kemewahannya. Dia tidak mempunyai semua ini. Allah hanya memberinya sekarang kan, di usianya 10 tahun ni di tangan you all. So you all lah sebenarnya yang mempunyai tanggungjawab untuk membahagiakan dia kan. So saya selalu ingatkan anak-anak untuk menyemai sifat kasihan, sifat simpati kan, sifat ihsan. Dan alhamdulillah bila kita selalu ingatkan anak-anak tentang betapa beruntungnya mereka, berapa kurang beruntungnya insan ini, yang mereka harus mensyukuri nikmat itu dengan berlaku baik kepada dia. Alhamdulillah anak-anak saya sangat memahami, sangat menyokong, dan saya juga doktor saya buat satu syarat kalau rumah. Anak-anak saya tidak dibenarkan marah anak angkat saya at all. Tak boleh. Saya kata ada itu peraturannya. Okay? Saya kata tugas untuk memarahi.
partly adalah mendidik, adalah tugas saya dan suami saya. You all tak suka apa-apa, bagi tahu mama dengan abah. Kan mama dengan abah yang akan find a way how to train her, how to ni. Sebab saya tidak mahu memberikan orang kata permulaan kepada anak-anak untuk simply marah. Because manusia ni bila once you buat, you akan jadi habit kan. Jadi di rumah itu tidak dibenarkan sesiapa menjerit pada dia, tidak dibenarkan sesiapa marah dia. Itu adalah tugas saya yang saya lakukan penuh berhemah dan harmoni. Itu antara perkara yang saya buat. Jadi untuk kita merapatkan hubungan antara adik-beradik kan, anak yang biasa dan juga anak yang istimewa ni, sebenarnya peranannya bukan pada anak tersebut tetapi pada ibu bapa sendiri kan. Jangan kita sebagai ibu bapa di luar sana, kadang-kadang kita terlupa. Kita biarkan tanggungjawab ini digalas oleh anak sulung kita, anak kedua kita, dan kita expect anak kita tahu perkara tersebut. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin tidak bersesuaian atau tidak tepat dalam kita mendidik anak-anak kita ya. Kadang-kadang kan kalau masa dululah, kalau Puan Mona boleh ingat balik masa anak yang pernah dijemput ilahi tu, kan lama hidupnya bersama dengan Puan Mona sekitar 12 tahun. Lepas tu sekarang ni ada lagi anak yang istimewa kan. Kadang-kadang masa kita bawa dia keluar kalau kita bawa dia keluar, lepas tu ada pula perangai dia yang macam kita rasa alah perangai dia ni tak bersesuaian. Lepas tu ada juga orang yang buat pandangan-pandangan yang mata yang kita kata menyakitkanlah hati kita, menyakitkan mata kita. Ada orang kata anak dia syndrome Down, macam tu kan. So apa pendapat peribadi Puan Mona boleh kongsikan dengan ibu bapa yang mengalami situasi yang sama? Okey, anak pertama saya dulu, walaupun dia sindrom Down juga anak perempuan, tetapi mungkin sebab saya mendidiknya sendiri dan juga mungkin secara naturalnya dia adalah seorang anak yang tertib kan, yang tidak ada kerenah-kerenah yang terlalu banyak apabila saya bawa keluar. Tetapi bila saya ambil anak angkat saya yang ini, mungkin saya rasa disebabkan oleh pembesaran suasana sekeliling. Sebelum tu yang tinggal di dalam dorm, ramai-ramai, mungkin berlawan each other kan. So bila saya ambil dia, saya sebenarnya untuk pengetahuan doktor, saya diberitahu ada orang nak Jabat Kebajikan Masyarakat nak cari ibu keluarga. Saya terus ambil, saya tak tengok dia langsung sebelum tu. Hari saya pergi untuk membawa dia pulang adalah hari pertama saya melihat dia. So maknanya saya ikhlaskan hati saya untuk menerima dia dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan kemudiannya saya find out that dia adalah seorang anak hyperaktif. Okay. Dia adalah seorang anak hyperaktif yang mempunyai beberapa bahasa-bahasa yang sangat kesat, juga bahasa-bahasa lucah yang agak sukar dikontrol kan. Tetapi itu adalah challenge saya untuk doktor. First 3 years saya mengambil dia, saya putuskan hubungan sosial saya di luar. Saya tinggalkan semua saya punya life yang sebelum ni, pergi shopping, pergi pedicure, manicure, pergi facial, pergi spa. For the past 3 years, saya tidak pernah walaupun sekali anti hari ini kembali buat facial semua, kerana saya tumpukan masa saya sepenuhnya kepada anak untuk tersebut, mendidik dia kembali. Dan apabila saya bawa dia keluar, challenge saya kan antaranya dia tak boleh duduk diam. Dia akan pergi tegur semua orang. Okey, siapa saja tengok dia, because anak-anak istimewa terutamanya sindrom Down ni, mereka suka take attention. Mereka suka orang memberikan mereka perhatian, because mereka adalah anak-anak yang sangat loving. Mereka sangat suka disayangi dan mereka sangat suka menyayangi. Jadi kadang-kadang bila kita bawa dia keluar, the moment ada sesetengah orang, because sindrom Down ni orang mudah recognize, kebanyakan orang suka. Kebanyakan orang akan senyum dekat dia dan dia akan pergi. Dia nak hug orang tu, so itu my memang challenge ciri asalnya ciri asal. Dan my challenge adalah contohnya bila saya bawa dia keluar negara, pergi London, pergi Switzerland, saya nak kena bagi tahu kat dia, orang-orang western lah kan. Of course dia tak suka tiba-tiba anak datang peluk dia. Dia very loving. Tapi mereka mempunyai budaya ataupun the way they behave differently. So saya nak jaga dia, So macam mana jaga tu? Macam kalau dekat ni saya potong sikit, dekat luar negara tu kita ada, saya pernah nampak tali yang macam ikat dekat leher lah. Macam dia buat anak-anak kita tu macam anjing kadang-kadang. Tapi kita tak adalah nak kata begitu.
Mungkin itu adalah salah satu metod, cara bila anak tu dah tak boleh nak dikawal sangat, terpaksalah ikat macam tu, pegang dia kan. Cumanya dalam budaya kita, kita tidak buat. Jadi macam mana tu? Macam saya apa yang saya praktiskan kepada semua 6 anak saya memang sangat banyak bercakap dengan anak-anak. So anak Down syndrome saya luangkan banyak masa untuk bercakap. Contohnya bila saya keluar, saya nak bawa keluar, saya dari Madira, Nadira, kita nak pergi makan. Nanti Nadira boleh tolong Mami, Nadira duduk baik-baik kan. Nadira jangan pergi jumpa orang. So dalam kereta, saya akan remind dia lagi sekali. Because anak-anak ni, Down syndrome ni, mereka sangat ingat orang-orang yang menyayangi mereka. Mereka sangat ingat benda-benda yang positif. Jadi, you have to tell them in a very positive way, you know. So saya cakap, tadi ingat Mami cakap nanti Nadira duduk macam mana? Duduk macam ni, duduk baik-baik kan? Kalau baik Nadira pandai kan? Bagi main give me 5. You know, so dia dah seronok. So bila nak keluar kereta duduk saja, nanti saya akan ingatkan lagi. Okey, Nak dah janji dengan Mami nak duduk baik-baik. Kan nanti semua orang tengok, orang cakap pandainya Nat. Jadi dia akan suka. This is how I motivate her. Tapi dia tetap berlaku, tapi macam saya kata, keikhlasan dan pemahaman kita sangat penting. Kita perlu faham mereka adalah anak istimewa. Kita tak boleh expect diorang macam anak-anak biasa. Dan kalau anak kita yang biasa, kalau kita cakap dengan dia, dia tak buat, kita mungkin boleh cubit atau boleh pukul. Tetapi anak istimewa ini, dia boleh mendengar arahan kita. Tapi kadang-kadang mereka tidak ada kemampuan untuk memahami. Jadi adalah tidak adil untuk kita untuk mendera ataupun memukul ataupun menghukum mereka kan. Mereka perlukan masa yang lebih lama. So kalau kita faham itu, maka senanglah untuk kita membeli. bawa pergi travel. Contohnya anak Down syndrome, kita kena faham daripada segi sifat azali, mereka bersifat kelakuan mereka separuh daripada umur. So jika anak saya sekarang, anak angkat saya berusia 14 tahun, saya harus dia baru 7 faham tahun lah. yang karakternya adalah anak 7 tahun. So dia akan masih berlari-lari dan 7 tahun dia adalah 7 tahun anak abnormal, anak istimewa. Jadi mungkin daripada segi mindanya dia terkebelakang lagi. Kan? Jadi we have to spend a lot of time, courage, kesabaran, dan yang paling penting adalah kasih sayang lah, kasih sayang yang sangat tinggi dan ikhlas kan, untuk keep on memberitahu kita, bukan memberitahu dia, okay? Memberitahu kita bahawa dia adalah anak istimewa, kita memang nak kena didik dia, so kita perlu bersabar dan terus berusaha. Tapi macam mana pula dengan kalau kadang-kadang kita tengok ada ibu bapa yang rasa malu nak bawa anak dia keluar tu kan. Itu boleh ulas sikit tak? Ya, ada sebenarnya saya rasa, tapi saya sangat bersyukur kerana pada zaman ini saya melihat ibu bapa lebih terbuka, mereka tidak lagi menyorokkan anak-anak istimewa dan mereka tidak menganggap anak-anak yang mempunyai kecacatan sama ada minda atau fizikal ni sebagai satu beban kan. Mereka adalah anugerah Allah yang sangat istimewa. Jadi ada ibu-ibu bapa yang memilih untuk tidak mahu bawa anak-anak mereka keluar sebab susah. Okey, susahkan dia. Mereka tidak bersedia untuk bersusah lebih sikit daripada anak biasa. Tapi saya berharap kepada mana-mana ibu bapa yang punya anak istimewa, exposure sangat penting. Bila kita bawa mereka keluar sekerap mungkin, exposure itu bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita belajar. Jadi kita belajar how to handle dia. So bila kita sering contohnya bawa dia ke restoran, kita akan tahu gaya dia dan kita akan tahu how to manage her or him, dan from to time daripada satu masa ke satu masa kita akan terus mengimprove cara kita berdepan. Kiranya semakin hari mereka akan semakin belajar. Sebenarnya macam ni, masa saya dekat Amerika dulu saya ke Amerika pada tahun 2008. Pada tahun tu biasa kita tak pernah keluar dari Malaysia. Jadi saya punya mentaliti adalah mentaliti rakyat Malaysia. Bila saya jejakkan kaki ke Amerika, saya bertemu dengan ramai sangat sindrom Down yang bekerja di luar. Saya pergi ke Walmart, saya tengok ada cashier tu dibantu oleh pekerjanya sindrom Down, seorang budak lelaki sindrom Down. Lepas tu bila saya naik bas, saya tengok driver bas saya dibantu oleh seorang sindrom Down, dan mereka ni suka tegur kita kan, how are you? Macam tu. Betul, saya kata, budak ni masa tu kita punya mentaliti masih lagi mentaliti orang Malaysia. Kita rasa macam pelik lah kan? Sebab sepanjang saya kat Malaysia, saya tak pernah nampak pun orang bawa keluar anak istimewa kan. Tapi di Amerika ataupun di negara-negara barat, sebenarnya anak-anak istimewa ni dilayan sama rata. Sebenarnya mereka tidak diberikan orang kata pandangan sinis oleh masyarakat. Dan daripada saat itulah saya sedar bahawa betapa kebelakangnya kita berbanding dengan negara-negara lain dari aspek pandangan kita terhadap
anak-anak istimewa. sindrom Down. Jadi ternyatalah dengan perkongsian daripada Puan Monadin kita, maka terbuka mata kita mengenai apa sebenarnya yang dialami oleh seorang ibu yang menjaga dan mendidik anak istimewa. Sebenarnya kalau kita tahu cara, ianya bukanlah beban kepada kita, malahan ianya pasti menjadi anugerah terindah kepada kita. Kerana bak kata Puan Mona, setiap hari kita bersama mereka, setiap hari kita akan belajar sesuatu yang baru. Dengan syarat kena ada IKS. Bukan industri kecil sederhana tetapi ikhlas kasih sayang. Sebelum kita menutup tirai kita pada petang ini, Puan Mona, kalau sekiranya ada sepatah dua kata nasihat untuk ibu bapa di luar sana. Okey, kepada mana-mana ibu bapa yang dikurniakan anak istimewa, terutamanya yang baru anak lahir sebagai anak istimewa, saya harap ibu bapa dapat berfikir yang kita ini sebenarnya adalah insan-insan terpilih. Okey, anak-anak yang mempunyai anak istimewa adalah orang-orang yang Allah pilih khusus, dan kita kena ingat bahawa kita ini sangat bernasib baik kerana kita daripada dunia lagi Allah dah kurniakan kita ahli syurga, kan. Saya selalu bagi tahu orang, kan, kita mungkin melihat anak kita itu tidak sempurna, tidak sebijak, tidak mungkin menjadi doktor, tapi tidak apa, kerana anak itu di akhirat nanti di alam yang kekal adalah ahli syurga. Sebab Allah boleh beri kita anak yang normal, kita yang normal, yang bijak pandai ini, tetapi kita sendiri belum terjamin boleh memasuki syurga. Jadi kalau kita selalu ingat itu, insya-Allah kita akan belajar menghargai mereka, kita akan ikhlas menerima mereka, dan kita akan sangat menyayangi mereka, anak-anak syurga, kerana mereka bukan beban tetapi mereka adalah anugerah terindah Allah buat kita. Terima kasih Puan Mona. Alhamdulillah, dengan berakhirnya perkongsian ringkas daripada Puan Mona tadi, semoga ia menjadi satu perkongsian bermanfaat untuk kita semua sebagai ibu bapa. Tak kisahlah anak kita biasa ataupun istimewa, untuk kita sama-sama ambil syakna dan iktibar. Jadi kepada semua follower, jangan lupa sharekan video ni, dan insya-Allah untuk keluarga talk kita pada bulan depan, apa topik yang kita nak rungkai? Kena stay tune bersama dengan kita. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.